Datuk Yang di-Pertua, daripada awal lagi saya menyebut bahawa peristihan darurat ialah untuk menyelamatkan Perdana Menteri. Bukan untuk menangani COVID. Ternyata hujah itu betul sekarang. Di mana sebelum darurat 6,000 paling tinggi sehari. Selepas darurat 17,000 sehari. Artinya peristihan darurat sia-sia. Yang untung Tan Sri Mahyudin kerana dia selamat lagi sampai sekarang. Memang bila beberapa orang di kalangan rakan mereka lompat atau tidak mengisytiharkan sokongan, maka cepat-cepat Perdana Menteri yang mengetuai kabinet menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon darurat. Darurat ini darurat menyelamatkan Perdana Menteri, bukan menyelamatkan rakyat. Sebenarnya tak perlu darurat untuk kita hadapi masalah COVID ini. Kita ada NADMA, iaitu National Disaster Management Agency. Di situ boleh dikerahkan tentera, polis, APNM, bomba, tanpa perlu pengisytiharan darurat. Bila kita kata darurat untuk selamatkan Perdana Menteri, orang tak percaya. Hari ini darurat ditarik senyap-senyap. Sebab kalau diundi, saya berkeyakinan pihak kerajaan akan kalah. Sebab itu ditarik secara diam-diam. Inilah yang kita lihat apa yang berlaku sekarang ini. Kita lihat bila darurat diisytiharkan, melainkan kalau benar-benar perlu seperti selepas 13 Mei. Kita tahu itu amatlah penting. Bahkan darurat di Kelantan dahulu pun dipertikai. Sehingga menteri dalam kerajaan letak jawatan dan menjadi pembangkang. Datuk Asri Haji Muda dan rakan-rakannya. Darurat kali ini darurat yang langsung tidak perlu. Darurat hal keselamatan, hal kesihatan. Tapi seolah-olah Malaysia dilanda dengan satu bencana yang hebat. Sekarang, bila sudah melebihi 1 juta, dan kita boleh hadiahlah piala kepada Perdana Menteri, selepas darurat angka telah sampai 1 juta. Bukan kita gembira dengan angka ini. Hari-hari sahabat saya meninggal dunia ataupun berada dalam stage 4. Kami Ketua Pemuda Pakatan Harapan sekarang stage 4 di Melaka. Dan lain-lain lagi, mereka sedang menderita. Ya Muhammad minta pakai mask walaupun tengah berbahas. Saya patuh, Datuk. Datuk suruh apa pun saya patuh. Asalkan bagi masa panjang. Saya yang suruh. Tuan, dia ada niat dengan speaker tu. Abang Mat, bukan saya yang cakap. Ada orang kat bawah cakap. Cik Tanah, Mas Cik Tanah cakap. Kalau speaker ada niat, apa salahnya? Selamat pengantin baru. Bila diisytiharkan darurat dalam keadaan tidak penting, apa pandangan penganalisa ekonomi? Kalau pembangkang kata kerajaan ini kerajaan gagal, tak ada masalah. Pembangkang bila pun tak sokong kerajaan. Kalau pula kami mengintah dulu pembangkang kata kerajaan yang tak berjaya, tak apa. Tapi bila belum mengatakan kerajaan Malaysia sedang gagal dan menuju kegagalan, Menteri Keuangan kena jawablah ini sebab beliau yang layak jawab, yang tahu hal ekonomi. Bila berita ini tersebar di seluruh dunia, bagaimana sikap para pelabur terhadap Malaysia sekarang ini? Bila mereka melihat negara lain semakin pulih, walaupun di Amerika Syarikat kematian mereka lebih daripada 500,000 juta, dan tetapi setelah divaksinkan sekarang kematian peratusnya menurun. India satu ketika sampai 400,000 satu hari, sekarang di sekitar 40,000. 40,000 di India yang penduduk 1,4 bilion, jauh Malaysia lebih tinggi. Malaysia ni semua nak jadi Johan. COVID pun nak jadi Johan. Jadilah Johan dalam badminton, renang yang sedang berlangsung di Tokyo sekarang. COVID pun nak jadi Johan. Soalnya diulang perkara yang sama setiap hari. Misalnya kita lihat, kita tak faham MCO ini. Saya dengan isteri saya bukan takat makan sekali, tidur sekali.
Tapi bila pergi ke restoran, tak boleh duduk sekali. Pelik. Jadi MCO ini nak jaga siapa? Tak diberi taklimat kepada pihak polis dengan betul barangkali. Orang yang sedang memancing di tengah sawah, tak pakai mask, ditangkap dan didenda. Sedangkan banyak makhluk kayangan terlepas ataupun didenda dengan begitu rendah. Pesta makan durian berlaku di zaman MCO ini. Kalaulah orang